أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maksudnya, wahai manusia, wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini menerangkan tauhid uluhiyah, wahdaniyah uluhiyah, keesaan Allah dari segi yang disembah dan diabdikan, diibadatkan kepadanya. Para ulama membahagikan ilmu akidah tauhid ini kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tauhid dari segi rububiyah, Tuhan yang menjadi dan mencipta mengurus seluruh alam. Tauhid uluhiyah, Tuhan yang layak diibadatkan kepadanya, ditunduk, diabdikan diri kepadanya. Tauhid asma ialah nama-nama Allah, 99 nama, dan nama-nama yang lain yang tak disebut dalam 99 itu. Dia saja yang bernama dengan nama itu. Ini tauhid asma. Tauhid sifat ialah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, menolak segala sifat kekurangan. Itu tauhid sifat. Walaupun kita mengaji sifat 20 mengikut mazhab Maturidiyah, sifat 13 mengikut mazhab Asy'ariyah, itu hanya contoh sahaja, contoh sifat-sifat Tuhan. Tauhid ini merangkumi perkara-perkara yang tersebut di atas. Huraiannya panjang. Tauhid rububiyah, percaya Tuhan menjadikan alam. Bukan saja orang Islam, termasuk orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Sama ada orang Islam, orang Kristian, orang Yahudi, penyembah berhala, kata Allah. Mereka menyebut Allah. Itu dari segi rububiyah sahaja. Rububiyah. Namun demikian mereka menyekutukan Allah, melantik Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan ni pula. Syirik. Dalam uluhiyah pula sembah Tuhan yang lain daripada Allah, meletakkan sifat-sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Ini syirik. Ayat yang dibaca ini berkait dengan tauhid uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang layak kita beribadat kepadanya sahaja. Beribadat dengan makna melakukan syiar ibadat.
menyembah dia, sama ada ruh dan jasad semayang, ataupun harta, zakat. Ada ibadat ruh, ada ibadat jasad, ada ibadat harta. Itu ibadat. Menunaikan perintah Allah dinamakan semayang, puasa, zakat, haji, berzikir, bertasbih, bertahmid. Memuji Allah, bersumpah dengan nama Allah. Termasuk dalam tauhid, mengesahkan Allah dari segi ubudiyah kepadanya, uluhiyah. Termasuk juga menerima hukum hakam dia yang berkait dengan keluarga, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan politik, yang berkait dengan perlembagaan dan undang-undang negara. Semua urusan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memperhambakan diri kepadanya. Inilah makna la ilaha illallah, dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Di sana banyak ayat-ayat Quran yang mengulangi perkara ini, perkara yang sama, supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Dan disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang mentauhidkan Allah Ta'ala selamat di hari akhirat. Tauhid itu mestilah menolak syirik. Bukan sebarang tauhid saja, menolak syirik. Di sini dinyatakan dalil-dalil mengapa kita mentauhidkan Allah dari segi beribadat kepadanya. Allazi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu wahai manusia daripada Adam dan zuriat keturunannya sehingga hari kiamat. Walladzina min qablikum, dan menjadikan orang yang dahulu daripada kamu, Adam, dan kaum-kaum yang terdahulu. Allah Ta'ala yang menjadikan, bukan saja kamu yang ada pada hari ini. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepadanya. Kamu bertakwa kepadanya dengan makna ikut perintah dan meninggalkan larangannya dalam memperhambakan diri kepada Allah. Disebut dalil-dalil lagi. Allazi ja'ala lakumul arda firasha, dialah Tuhan yang telah menjadikan kepada kamu bumi laksana hamparan. Mengikut Al-Baydawi dalam tafsirnya, bumi yang bulat, bumi yang bulat yang beredar dengan laju, beredar dengan laju peredarannya. Bumi yang bulat itu terapung-apung di ruang angkasa, macam matahari, macam bulan, macam bintang-bintang. Bumi kita ni. Al-Baydawi mendahului ahli-ahli sains moden yang menggunakan alat-alat naik ke angkasa lepas melalui satelit dan lain-lain lagi, dapat melihat bumi ini bulat dengan perjalanan yang laju dengan kapal terbang pada hari ini 7 street sampai ke mereka balik sini pula, menandakan bumi ini bulat. Sangat menakjubkan, menghairankan bumi ini. Manusia boleh hidup di atas bumi dengan tetap. Bumi yang besar ni bulat, beredar, manusia tak jatuh. Ini rahmat Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala, sehingga kita hidup di atas bumi, boleh buat bangunan, boleh buat macam-macam, boleh berjalan ke sana kemari dalam keadaan yang tidak rebah, laksana hamparan. Ini adalah kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ahli-ahli sains yang mengkaji menggunakan alat-alat moden yang ada pada hari ini, baca Quran, masuk Islam, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit laksana binaan, atap yang duduk di atas kamu. Langit yang berlapis-lapis, 7 lapis langit, 7 lapis langit ini jauh daripada bumi. Hakikatnya ialah berlapis-lapis.
Di mana Allah Ta'ala menyebut langit itu berlapis-lapis dalam ayat-ayat yang lain. Ada langit dunia, langit yang pertama dengan langit yang ketujuh. Ditunjukkan dalam hadis Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW merentasi tujuh langit ini melalui pintu-pintu langit. Yang tak boleh dikesan oleh alat-alat yang ada pada hari ini. Ini kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Manusia tak mampu nak sapa segala-galanya, tak mampu. Percaya dengan apa yang Quran beritahu. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Lalu Allah turunkan dari langit itu akan hujan. Matahari yang menyedut air di bumi menjadi wap, menjadi awan. Diproses jadi air tawar. Jadi air tawar dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala bagikan di negeri-negeri yang diperintah untuk diturunkan. Turun pula tidak sekaligus. Banyaknya air yang tergantung di atas itu berjuta-juta kapal. Tak jatuh sekaligus. Kalau jatuh sekaligus hancur kita. Tapi jatuh mengikut titisan hujan. Dengan lebat, dengan tak lebat. Kalau lebat sangat menyebabkan berlakunya banjir yang menenggelamkan negeri-negeri. Bukan menenggelamkan kampung, boleh menenggelamkan negeri-negeri. Banyaknya air itu disimpan balik dalam bumi setelah ditapih oleh pasir-pasir dan selut, jadi bersih. Ini adalah kurnia daripada Allah. Kita lihat air terjun di ulu-ulu, tak berhenti dalam masa tahun-tahun, tak berhenti air terjun itu. Tubik semua. Banyaknya air itu. Ini kurnia daripada Allah. Fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Keluar daripadanya, daripada air hujan itu, berbagai-bagai jenis buah-buahan. Termasuk pohon-pohon itu sendiri menjadi rezeki pada kamu, dan binatang ternakan kamu, sebahagiannya menjadi pakaian kepada kamu, menjadi rumah kepada kamu. Rizqan lakum, rezeki kepada kamu. Itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kamu hendaklah mengesahkan Allah. Tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Kena sembah Allah Ta'ala, tak boleh sembah yang lain. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, padahal kamu mengetahui. Jangan lantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Di sana ada hadis-hadis yang banyak melarang kita melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, saya kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu indallah? Apa dia dosa yang paling besar di sisi Allah? Dosa besar sekali apa dia? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaq. Kata Nabi SAW, engkau jadikan bagi Allah itu ada Tuhan yang lain, padahal dia telah menjadikan kamu. Pada Allah menjadikan kamu, mungkin latih Tuhan yang lain daripada Allah. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata kepada Muaz, atadri ma haqqullahi ala ibadih an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Mu tahu wahai Muaz? Muaz ialah seorang sahabat yang alim yang Nabi hantar ke Yaman untuk menjadi qadi, menjadi hakim, menyebarkan ilmu di Yaman. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menadakan seorang ulama kalangan sahabat. Nabi tanya, wahai Muaz, mu tahu apa hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba-hamba dia? Kata Nabi, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dia menyembah Allah, tak boleh sembah yang lain, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Disebut dalam hadis yang lain, la yaqulanna ahadukum ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin liyaqul ma syaa Allah thumma syaa fulan. Jangan seseorang itu bercakap insya-Allah jika dikehendaki Allah, jika dikehendaki oleh dia. Jangan. Dikehendaki oleh Allah saja. Dikehendaki oleh Allah, kemudian dikehendaki oleh fulan, oleh sian.
kena kata insya-Allah. Allah Ta'ala tegur Nabi tak sebut insya-Allah dalam suratul Kahfi. Allah Ta'ala tegur Nabi kerana tak sebut insya-Allah dalam suratul Kahfi. Turun ayat menegur Nabi, kena kata insya-Allah. Jangan kata dikenakan oleh Sianu bin Sianu. Disebut dalam hadis riwayat At-Tufail bin Sukhairah radhiyallahu an, iaitulah saudara seibu dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tufail ni sahabat Nabi, dia adik-beradik semuk dengan Aisyah. Kata Tufail, aku bermimpi di satu malam. Satu malam aku bermimpi, seolah-olah aku berada di tengah orang-orang Yahudi. Tengah orang-orang Yahudi. Aku tanya, man antum? Siapa kamu? Mereka jawab, nahnul Yahud. Kami orang-orang Yahudi. Qultu, aku kata kepada mereka, innakum la antumul qawmu laula annakum taqulun Uzairun ibnullah. Mu ni ialah puak yang bercakap Uzair itu anak Allah. Kata Tufail ke orang Yahudi. Lalu mereka berkata, wa innakum la antum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa ma syaa Muhammad. Dalam puak-puakmu ada juga yang bercakap masya Allah, masya Muhammad. Ada kan bercakap begitu. Kemudian aku lalu berjumpa dengan orang Kristian, Nasara. Aku kata pada mereka, man antum? Siapa kamu? Qalu nahnu an-Nasara. Kami orang Nasara. Lalu aku kata, mu orang Nasara ini, mu kata Nabi Isa anak Allah. Lalu mereka kata, mu juga orang Islam, mu kata masya Allah, masya Muhammad. Mu cakap begitu. Tiba waktu pagi, lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ceritakan kepadanya. Lalu Nabi tanya aku, mu cerita tak ke orang lain hok mimpi ni? Kata Tufail, ya saya cerita. Ke orang lain saya cerita juga Rasulullah. Hok saya mimpi ni. Mimpi ni mimpi yang benar. Ru'ya salihah. Mimpi untuk menegur Tufail. Kadang-kadang mimpi itu kita tengok buruk. Mimpi itu untuk menegur kita. Menegur kita. Lalu Nabi berucap pada orang ramai setelah memuji Allah. Kata Nabi, sesungguhnya Tufail telah bermimpi yang dia ceritakan kepada aku dan cerita juga kalangan kamu. Dengan kalimah yang aku larang kamu jangan kata. Kamu jangan sebut masya Allah, masya Muhammad. Kamu kena kata masya Allah wahdah. Masya Allah saja, jangan kata masya Muhammad. Ini satu hadis. Hadis yang lain menceritakan pendekatan yang lain pula. Riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu adakan bagi Allah itu sekutu-sekutu dalam keadaan kamu mengetahui. Kata Ibn Abbas ialah sepupu Nabi. Sepupu Nabi yang dilahirkan ketika Nabi dikepung di Mekah oleh orang musyrikin. Lalu ayah dia Abbas ni tak masuk Islam lagi masa tu. Tapi percaya kerana saudara ni orang baik. Bawa kat Nabi, Nabi riba. Lalu Nabi doa, Allahumma alimhu ta'wil, Allah alimhu al-Quran atau kama qala. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarlah pada anak ini ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Maka Ibnu Abbas menjadi seorang alim yang besar dalam tafsir Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, di mana al-andad, iaitulah syirik. Ada yang tersembunyi macam semut yang halus
yang merayak di tempat yang gelap gulita di waktu tengah malam. Mudah nampak. Secara halus mudah sedar. Di antaranya ialah percakapan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi hidupku dan hidupmu. Cakap begitu. Tak boleh, jangan buat main. Dan cakap kalau tidak kerana anjing, pencuri masuk rumah aku. Kalau tidak kerana itik bunyi, hasil bunyi, pencuri masuk rumah aku. Itu termasuk syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Ulama membahagikan syirik ini ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali ialah syirik yang terang-terang menyembah berhala. Syirik yang terang-terang dia tak percaya pada hukum Allah Ta'ala. Tak percaya pada undang-undang Islam. Percaya pada undang-undang kafir. Itu syirik yang nyata. Syirik yang menyebabkan seseorang itu jadi kufur, kafir. Syirik yang tersembunyi ialah syirik yang kita tak sedar. Di antaranya macam cakap-cakap tersebut. Kalau dok kerana mul lesar aku, lupa pada Allah Ta'ala. Ini syirik khafi. Termasuklah juga kita semayang kerana orang ada dekat, kerana buat molek ni orang ada dekat ni. Tu syirik khafi. Derma kerana nak tunjuk orang, tu syirik khafi. Menyebabkan hilangnya pahala. Pahala jadi hilang. Semayangnya sah tapi tidak ada pahala. Dari segi pahalanya tidak ada. Itu syirik yang tersembunyi. Tidak membatalkan Islam. Menunjukkan perkara syirik ni perkara yang sangat besar yang kita kena jaga-jaga. Kalau tak batal Islam pun membatalkan pahala amalan kita. Kena jaga-jaga betul. Disebut dalam hadis bahawa seruan kepada mentauhidkan Allah, menolak syirik ini adalah seruan semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara hadis yang menarik yang disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintah Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam dengan 5 perkara supaya beramal dengannya, dan memerintah supaya menyuruh Bani Israel beramal dengannya. Tiba-tiba Nabi Yahya lambat menyampaikan kepada Bani Israel. Lalu berkata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni sepupu dia. 3 Nabi ni dalam satu masa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Tuhan latih 3 orang Nabi dalam satu masa. Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi dengan gergaji. Nabi Yahya disembelih, dipacung kepada. Nabi Isa nak dibunuh, Allah Ta'ala angkat ke langit. Angkat ke langit. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman. Dan Nabi Isa ni akan bersama Imam Mahdi di akhir zaman yang kita sebut tadi. Yang akan membunuh Dajjal. Dan akan bersama dengan dia orang Islam dan orang Kristian yang akan masuk Islam. Ada ulama mengatakan Kristian yang jangka masuk Islam ialah Kristian Ortodok. Kristian Ortodok. Kristian Ortodok, Kristian belah Greek, belah Serbia, belah Rusia, belah Asia Tengah, belah Mesir. Ini Kristian Ortodok. Yang mereka percaya Nabi Isa akan turun. Macam kita percaya Nabi Isa turun, dia percaya Nabi Isa turun juga. Kepercayaan dia. Cuma dia kata Nabi Isa mati, kena bunuh, Allah Tuhan angkat ke langit, hidup balik, turun ke bumi. Kepercayaan dia. Nabi Isa turun juga. Kita orang Islam ni, Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak berjaya bunuh dan tak salib Nabi Isa. Ini kita orang Islam. Namun di akhir zaman akan bersatu. Bersatu bukan saja orang Islam, Sunni dan Syiah, termasuklah orang Kristian Ortodok yang masuk Islam akan bersatu dengan orang Islam untuk menentang Dajjal bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ini akan berlaku di akhir zaman. Disebut dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kaifa antum idza nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kamu apabila Nabi Isa bin Maryam turun ke bumi menjadi imam kamu, kalangan kamu. Imam kamu ialah Imam Mahdi. Nabi Isa turun di masa itu, Imam Mahdi menjadi imam, pemimpin. Nabi Isa duduk di belakang Imam Mahdi. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih.
Jangan kita buat main-main dalam masalah ini. Ini benda yang Nabi cerita. Balik pada hadis ni, lalu Nabi Isa kata Nabi kepada Nabi Yahya, tidakkah Tuhan suruhmu dengan 5 perkara supaya kamu memberitahu pada Bani Israel? Kalau kamu tak mau beritahu, biar aku beritahu. Kata Nabi Isa, biar akulah beritahu. Kata Nabi Yahya, wahai saudara, aku memang mau pitah aku, biar akulah yang berucap, kerana Allah Ta'ala suruh aku. Lalu Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis sehingga memenuhi masjid, lalu berada di atas anjung. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yahya berkata, sesungguhnya Allah telah memerintah aku dengan 5 kalimah, 5 perkara, supaya aku beramal dengannya, dan aku menyuruh kamu supaya kamu beramal dengannya. Yang pertama, Allah Ta'ala perintah supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah sahaja, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Contohnya, laksana seorang yang membeli seorang hamba dengan hartanya, dengan harga yang mahal. Harga yang mahal. Dia suruh hamba tu kerja, tiba-tiba hamba tu kerja untuk orang lain. Dia beli hamba dia dengan harga yang mahal, tiba-tiba hamba tu kerja untuk orang lain, dok kerja untuk tuang dia. Apa kata tuang dia? Sudah tentulah tuang dia marah. Allah Ta'ala menjadikan kamu berizki pada kamu dah beribadat pada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala lebih pada itu lagi. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kamu supaya bersembahyang. Sesungguhnya barang siapa yang wajahnya menunaikan sembahyang, memperhambakan diri kepada Allah, jangan berpaling ke lain. Baik orang Kristian ni, orang Yahudi sembahyang ni suka paling. Paling kiri kanan. Jangan. Masa sembahyang kena khusyuk beradab. Nabi Yahya ajar pada mereka. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kamu berpuasa. Sesungguhnya bandingan orang berpuasa, bau mulut dia laksana kasturi yang harum di sisi Allah. Dan yang kelima, yang keempat, Allah Ta'ala menyuruh aku supaya suruh kamu bersedekah, menunaikan kewajipan harta benda. Dan yang kelima, menyuruh supaya berzikir, menyebut Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Ini ucapan Nabi Yahya. Barang siapa yang menyebut sebanyak-banyaknya, menjadi perisai pada diri dia daripada syaitan. Kata Nabi kata, aku nak suruh kamu dengan 5 perkara. Nabi kata, aku nak suruh kamu dengan 5 perkara juga. Di samping 5 perkara Nabi Yahya sebut tadi, aku nak suruh kamu dengan 5 perkara. Yang pertama, al-jamaah. Kamu dah berada dalam jamaah, dalam kumpulan Islam. Jangan duduk dalam kumpulan lain, kumpulan Islam. Yang kedua, as-sam'u, dengar. Yang ketiga, at-ta'ah, taat. Yang keempat, al-hijrah, melakukan hijrah, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat, baik pada kebajikan. Kalau negeri kufur, pindah pada negeri yang menyelamatkan Islam. Dan jihad pada perjalanan Allah. Jihad pada jalan Allah. Barang siapa yang keluar daripada jamaah sekadar sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam daripada lehernya, dan dia telah kembali kepada seruan jahiliah dan merangkak di dalam neraka jahanam, kata Nabi. Ini pesanan aku kepada kamu. Yang pertama, duduk dalam kumpulan Islam. Yang kedua, hendaklah dengar, kena dengar, belajar, faham. Yang ketiga, taat, hijrah dan berjihad fisabilillah. Ini aku pesan pada kamu, kata Nabi. Di samping perkara disebut oleh Nabi Isa AS. Abu Hanifah telah berhujah dengan puak-puak yang tak percaya pada Tuhan. Abu Hanifah ni terkenal dengan bijak. Dia boleh jawab soalan orang dengan spontan. Banyak kisah-kisah
Abu Hanifah ni. Mari puak-puak kafir yang tak percaya pada Tuhan tanya Abu Hanifah, ada tak Tuhan ni? Tanya Abu Hanifah, Tuhan ni ada tak ada? Abu Hanifah kata, biar aku mikir sekejap, kata Abu Hanifah. Walau mikir sekejap. Dia nakal Abu Hanifah ni. Walau mikir sekejap. Banyak cerita lah. Dia ngaduk dalam masjid. Orang tanya dia, wahai Syekh, macam mana iblis daripada api? Neraka api. Macam mana api boleh seksa api? Tak kena sabar. Lalu dia ambil bekas air daripada tanah. Zaman dulu tak ada kaca ni, tanah. Dia tanya, ni daripada apa? Daripada tanah. Mu daripada tanah. Dia ambil kok, lekuk kepala. Sakit tak? Sakit. Tanah dengan tanah sakit juga. Kata dia, ni Abu Hanifah. Terkenal dengan bijak Abu Hanifah ni. Kata Abu Hanifah, diberitahu pada aku ada sebuah kapal laut. Ada sebuah kapal laut ni penuh dengan barang-barang dagangan. Tak ada seorang dalam. Barang-barang dagangan banyak, penuh kapal. Tak ada seorang dalam. Tak ada kapten, tak ada apa, tak ada awak. Tiba kapal tu jalan. Jalan-jalan mengharungi lautan, menghadapi gelombang laut yang besar. Berjalan mengikut kemahuan kapal itu sendiri. Dia berjalan-jalan. Ada berlaku begitu, kata Abu Hanifah. Kapal sebuah orang tak ada, penuh dengan barang-barang, jalan sendiri. Kata puak-puak kafir ni, orang tak akal cakap begitu. Dia nak kena ni. Orang tak akal cakap gitu. Kata Abu Hanifah, mana sabar dak? Dunia yang ada ni tak ada Tuhan. Dengan bintangnya, kecuali dengan macam-macam makhluk yang ada ni, Tuhan tak ada. Tak ada yang menjadi, tak ada yang mengurus dia. Betul tak? Maka puak-puak kafir ni masuk Islam dengan hujah Abu Hanifah. Itu Abu Hanifah. Imam Syafi'i pula mengemukakan dalil. Cuba mu tengok daun kayu, sejenis daun kayu, binatang makan, ulat makan jadi setera, lebah makan jadi air madu, binatang makan jadi daging pula. Pokok kayu ni, daripada pokok kayu tu, bila ulat makan jadi setera, lebah makan madu dia, itu jadi air madu. Binatang makan pula jadi tahi, jadi susu pula, jadi daging. Ini daripada pohon kayu. Ini di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah banyak dari dalil yang ditunjukkan oleh ulama yang kita kena mikir sendiri bahawa ada Tuhan yang menjadikan alam, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain. Kita kena percaya pada Tuhan, abdikan diri pada Tuhan, sembah dia saja, tunduk dan patuh pada dia saja, tak boleh pada yang lain kecuali yang Allah Ta'ala izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak boleh sekali-kali. Wallahu a'lam.